wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima awlika wal khatami lima sabaq. Nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'd. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur bersama pada pagi yang mulia ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Baiklah, hari ini kita akan bincang berkenaan dengan satu tajuk yang sangat penting. Iaitu berkenaan dengan redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bincangkan tajuk ini? Kerana orang yang tidak dapat redha dengan apa ketentuan yang berlaku dalam kehidupan dia, maka agak sukar untuk dia mendapat kebahagiaan. Selagi jiwa kita ada perasaan untuk menentang, mengingkari ataupun tidak bersetuju dengan apa jua yang berlaku kepada kita, maka kita akan tidak menjumpai atau tidak mencium sedikit pun bau-bauan kebahagiaan tersebut. Relax tu lain. Relax ada mereka yang relax. Relax tu satu kondisi yang lain. Redha ni satu kondisi yang lain. Relax ni adalah satu kondisi yang mana tidak ada apa-apa yang berlaku pada kita. Kita tengah bercuti, off daripada kerja, off daripada meeting. So kita boleh relax. Redha ni lain. Orang yang redha ni sama ada dia keadaan sibuk atau tak sibuk, keadaan nikmat atau dalam keadaan diberi ujian yang dahsyat oleh Allah, tetapi hati dia boleh dalam keadaan mencintai apa juga ketentuan Allah kepada dia. Kerana dia tahu, dia faham bahawasanya kita sendiri pun tak tahu apa yang terbaik untuk kita. Maka apa yang berlaku kepada kita itu merupakan barang yang sudah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita memahami bahawasanya Allah Taala tidak berkehendak kepada perkara yang jahat. Allah Taala tidak berkehendak untuk menzalimi hamba-hambanya. Melainkan hamba-Nya sendiri yang banyak menzalimi diri mereka sendiri. Maka redha kepada ketentuan Allah atau redha kepada qada Allah Taala itu sifat yang dipuji oleh syarak. Sifat yang dipuji oleh syarak. Dan wajib bagi orang yang berakal, orang yang beriman, yang orang mukallaf lah, orang yang berakal, orang Islam, orang sampai umur, redha akan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita tak redha bermakna kita orang yang ada tidak setujuan, ayat tak setuju dengan ketentuan Allah. Maka itu perkara yang bahaya pada hati kita, seolah-olah kita tidak bersetuju dengan Allah. Kita tidak bersetuju, disagree dengan Tuhan yang menjadikan kita. Allah Ta'ala berfirman Al-Quran, Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu'an. Balasan mereka, ganjaran mereka itu pada Tuhan mereka itu iaitu syurga yang bernama Jannatu Adn, yang mengalir daripada bawahnya syurga itu sungai, padahal mereka itu kekal di dalamnya selama-lamanya mereka berada dalam syurga, dan Allah redha daripada mereka dan mereka itu redha kepada Allah. Ini makam orang yang redha. Allah redha kepada dia dan dia pun redha kepada Allah.
Apakah makna redha? Redha ni maknanya suka hati. Suka hati. Makna redha tu adalah suka hati akan segala qada Allah Ta'ala. Sabar ni lain. Sebab tu ulama kata martabat redha ni lebih tinggi daripada sabar. Kerana sabar ini kita masih melihat itu sakit dan kita menahan. Adapun redha ini kita memang redha, tahu redha, suka, happy. Oh, orang bagi kita hadiah. Kita nak sabar ke kita nak suka? Ini pertanyaan yang mudah. Maka kita suka. Kita tidak sabar, saya sabarlah dengan hadiah awak. Tak, kita suka. Kerana hadiah ini the best thing. Perkara yang best. Maka orang yang sudah mencapai satu tahap iman, dia melihat apa jua datang daripada Allah ini hadiah. Kerana mereka faham seperti mana yang Allah Ta'ala sebut. Maafkan saya, apa yang Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, Iza ahaballahu qauman. Iza ahaballahu abdan. Ibtalahu. Wa in sabara ijtabahu. Wa in radiya istafahu. Apabila Allah Ta'ala kasih akan seorang hamba. Ni rule dia. Apabila Allah Ta'ala kasih kepada seorang hamba, maka Allah Ta'ala akan beri dia bala. Maka kalau dia sabar, dia dapat kasih Allah. Dan kalau dia redha, Allah akan memasukkan dia orang-orang yang Allah Ta'ala pilih sebagai kasih Allah. Jadi sebenarnya bala ini, sebagai musibah dan sebagainya ini, itu adalah jambatan untuk kita mendapat makam sabar dan makam redha. Kalau tidak ada perkara-perkara yang begitu, bagaimana untuk kita berkenalan dengan sabar dan redha? Sebab tu, bila kita dah faham begini, maka kita melihat perkara yang mungkin tidak menyenangi hati kita itu, sehingga tahap kita sabar dan kita, orang panggil apa, redha, suka hati akan segala qada Allah Ta'ala dan qadarnya. Itulah makam orang yang redha. Dan kita dah sedia maklum dalam kehidupan ini, tak akan berlaku perkara atas dunia ni yang semuanya menepati dengan selera kita. Tak mungkin. Maka apabila tak mungkin menepati dengan selera kita, maka banyaklah perkara yang bercanggah dengan apa yang kita nak. Itulah ujian sama ada kita benar menjadi hamba ataupun tidak. Kalau kita menjadi hamba, adalah kita akan menjadi orang yang taslim. Orang-orang yang tidak ada argue dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ini adalah berkenaan dengan redha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut dalam sebuah hadis kursi. Allah Ta'ala, ana Allah la ilaha illa ana. Man lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur na'ma'i wa lam yadha bi qada'i falyattakhiz rabban siwa'i. Allah Ta'ala sebut, akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Maka barang siapa yang tidak sabar ke atas balaku, malam yasbir ala bala'i, siapa yang tidak sabar ke atas bala aku, walam yashkur na'ma'i, siapa yang tidak bersyukur ke atas nikmatku, walam yardha bi qada'i, dan siapa yang tidak redha dengan qada aku, ketentuan aku, falyattakhiz rabban siwa'i, maka kau carilah Tuhan yang lain daripada aku. Cari Tuhan lain.
yang kita kena ingat, walaupun kita redha, janganlah sesekali kita redha dengan maksiat dan kekufuran. Janganlah pula. Jangan kita redha akan segala maksiat dan kufur. Baik. Kerana dalam Quran Allah Taala sebut wala yarda li ibadihi al-kufra. Bahawasanya Allah Taala tidak redha bagi hamba-Nya itu akan kufur. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita berbicara berkenaan dengan redha seperti mana yang kita sebutkan kan, dalam beberapa hadis dan juga dalam beberapa ayat Quran, maka redha ini bagaimana untuk kita dapat? Dia susah nak dapat dan sulit untuk mendapatkan redha itu kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu pakaian tasawuf ini sangat berkait rapat dengan tauhid. Kerana orang yang redha ini orang yang telah bergembira dan orang yang mencintai ketentuan Allah kepada dirinya. Dan dia mencintai apa yang datang daripada Allah. Dia orang yang martabatnya mencintai Allah. Sehinggalah dia mencintai apa yang datang daripada Allah. Seperti mana kita mencintai seseorang dalam hidup kita. Maka kita akan mencintai apa jua perkara yang berkaitan dengan kekasih kita. Kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maka apa jua yang Nabi tinggalkan kepada kita adalah hadiah yang wajib kita cintai. Segala sunnahnya, segala asarnya, kita kasih. Walaupun hanyalah sehelai kain yang menutupi badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita kenal siapakah Nabi. Maka kita fall in love, jatuh kasih kita kepada Nabi. Dan mencintai apa jua yang datang daripada Nabi. Lalu orang yang mencintai Allah, makamnya orang yang bukan hanya mengenal Allah, tapi sudah menjadi orang yang mencintai Allah. Tapi nak datang cinta kepada Allah itu kerana dia telah mengenal. Seperti mana pepatah Melayu menyebutkan, tak kenal maka tak cinta. Kita tak kenal akan kebesaran Allah. Kita tak kenal ketunggalan Allah. Kita tak kenal asma-asma Allah. Kita tak kenal sifat-sifat Allah. Kita tak kenal betapa kasihnya Allah Ta'ala kepada kita. Maka bagaimana mungkin untuk kita dapat perasaan kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu apa jua pelajaran mesti dimulakan dengan pelajaran ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah dia mengenal maka dia kasih kepada Allah. Maka bila dia kasih kepada Allah, dia kenal bahawasanya Allah Ta'ala tidak akan menzalimi hamba-Nya. Maka terus dia menjadi orang yang apa? Dia terus menjadi orang yang apa jua datang daripada Allah, dia akan kasih. Kerana apa yang datang daripada Allah itulah yang terbaik dan sebaik-baik perkara. Yang mungkin pada mata zahir kita tidak menjumpai logisnya di mana. Tetapi setelah bertahun-tahun, banyak perkara yang kita lihat, oh benar, ada rahmat dan ada kebaikan. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maksudnya boleh jadi ada perkara yang kamu tidak suka. Kamu tak suka perkara tersebut. Tetapi sebenarnya di sisi Allah khairul lakum, itulah kebaikan kepada kamu. Dan ada perkara yang kamu rasa bagus, best. Tetapi di sisi Allah syarrul lakum, dia tak bagus untuk kamu. Jelek untuk kamu sebenarnya.
Dan Allah sebut pada ayat yang selanjutnya, wallahu ya'lamu. Allah, kerana Allah lebih tahu. Wa antum la ta'lamu, dan kamu sendiri pun tak tahu apa yang terbaik untuk kamu. Allahu subhanahu. Okey. Sehinggalah Allah Taala sebut, ya, walam yadda biqada'i falyattakhiz rabban siwa'i. Kalau kamu tak nak redha pada aku, mu cari Tuhan lain. Dia cari Tuhan lain. Sampai macam tu Allah Taala tegaskan. Kalau tak nak redha kepada ketentuanku, pergi cari Tuhan lain. Pokok-pokoklah ada, kan? Dan memang tidak ada lah Tuhan yang lain, sembahan yang lain, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jalla Jalal. Allahu Akbar. Berfaham Berfaham tak redha ni? Okey. Dan bila kita berfaham, alhamdulillah. Jadi bila faham sebab tu ulama sebut makam redha ni dia lebih tinggi. Sebab tu orang-orang yang mencapai kedudukan yang tinggi sisi Allah, kita gelar mereka apa? Radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anha. Radhiyallahu anhum. Bermaksud Allah Ta'ala gembira dengan mereka. Allah Ta'ala redha kepada mereka kerana mereka masa hidup, mereka redha dan gembira kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita sebut nama orang besar, para sahabat. Contohnya, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sebut nama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kerana mereka ini dah termasuk orang-orang yang Allah sangat redha, Allah gembira dengan mereka, dan mereka ketika hidup dahulu sangat bergembira dengan apa juga ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri mereka. Inilah martabat orang yang redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan pakaian para wali-wali Allah. Cuma bila kita faham begitu, sepatutnya kita fahamlah bahawasanya kita tidak akan berkeluh kesah lagi. Kerana apa? Kerana kita sudah menjadi orang yang faham bahawasanya redha ni, matematik redha ni dia akan datang dengan musibah, dengan bala. Itu bahasa kita lah. Ataupun kita kata perkara yang sakitlah pada mata kasar kita. Kalau itu matematiknya seperti mana yang Nabi sebut tadi, iza ahaballahu abdan ibtalahu. Apabila Allah mencintai seseorang, ingat, Allah Ta'ala akan beri ujian bala kepada dia. Supaya apa? Kalau fa'in sabara ijtabahu. Kalau dia sabar, Allah Ta'ala akan kasih kepada dia. Kalau dia redha, pula Allah Ta'ala akan pilih dia menjadi kekasihnya. Jadi itulah pakaian dia. Jadi sebab itu konsep kehidupan sebagai orang beriman ini tidak sama dengan konsep kehidupan orang-orang yang sekular. Selagi orang-orang itu mereka yang tidak beriman kepada Allah. Mereka memusuhi perkara-perkara yang tidak baik pada mereka. Kerana bagi mereka, kita yang menentukan kehidupan kita sendiri. Kita lupa yang menentukan kehidupan kita ini adalah Allah. Kita hanya mengusahakan asbab ikhtiar. Walhal asbab ikhtiar kita itu pun tidaklah memberi bekas pun. Tidaklah memberi pengaruh pun kepada keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itulah cara kita merintih. Ikhtiar kita, usaha kita, cara kita merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita tak malulah nak minta kepada Allah, tunjuklah sedikit ikhtiar kita. Walaupun pada hakikatnya Allah Ta'ala memberikan sesuatu itu tidak ada hubungan pun dengan apa yang kita usahakan dan apa yang kita ikhtiar. Dia semata-mata dengan kekuasaannya dan dengan kesegalanya kehendak.
lemahlah Allah Ta'ala sekiranya ada keterhubungan dengan makhluk. Faham eh? Okay. Ada soalan? Bab redha. Redha ni tak sama dengan pasrah. Pasrah, kebanyakan orang kita ni memahami redha ni dengan pasrah. Pasrah ni, tak boleh buat apa dah. Hadap je lah. Itu pasrah. Itu pasrah. Redha ni gembira. Bermakna apa? Kalau ada pilihan, nak lari daripada tu, tak apa, kalau inilah kecintaan Allah, aku duduk. Kita kan hidup nak dapat redha Allah, hidup nak dapat mardatillah. Itulah siapa Rabi Ta'dawiyah kata, kalau redha Allah itu berada neraka, nerakalah aku pergi. Begitulah kata dia. Tapi bukanlah maksud dia nak masuk neraka, tak ada orang nak masuk neraka. Maksudnya yang paling penting aku nak tu redha Allah. Katalah redha Allah tu pada tempat yang paling kita sakit. Kata neraka lah. Sakit ni neraka. Tapi kalau situlah terdapatnya redha Allah, maka situlah aku nak duduk. Gitu. Tapi bukan nak masuk neraka. Mana atas kehidupan ni, simbolik atas kehidupan ini, kalau perkara yang menyakitkan itu, itulah yang menyebabkan kita dapat kasih Allah, mendapat redha Allah. Tak apalah, maka itulah jalan dia. Maka kita redha untuk terus berada dalam jalan tersebut. Pasrah lain. Pasrah ni kalau boleh kita nak lari. Kalau ada pilihan. Tapi redha ni kita gembira dengan takdir tu. We are happy. Maknanya kita happy. Faham tak happy? Sebab kita dah tak nampak itu satu musibah. Musibah itu hanyalah perkataan awal. Musibah, bala. Tapi pada sisi orang redha kepada Allah, dia tak sebut tu musibah dah. Dia tak faham dah ayat tu sebagai musibah. Mereka dia faham itu hadiah daripada Allah. Bila sebut hadiah, mestilah gembira dan happy. Dan kalau diberi pilihan pun kita tak simpan hadiah tu. Ke ada orang nak tolak balik hadiah? Tak ada. Kita tak simpan hadiah orang bagi kat kita. Orang bagi kita baju. Orang kita bagi apa. Kita tak simpan hadiah tu. Sebab kita suka dengan hadiah tersebut. Pasrah lain. Pasrah contoh orang beli baju kat kita tapi baju tu tak sama saiz. Tak apalah, pasrah je lah. Ketat pun ketat lah. Longgar pun longgar lah. Tapi tak happy lah. Tak happy sangat. Pasrah. Boleh faham beza pasrah dan redha. Redha ni makam tinggi. Pasrah ni tak tinggi. Pasrah tu dia berduka cita dengan Tuhan. Tapi dah tak nak lari dah. Hadap je lah. Tu beza. Beza. Allah. Maka bila kita orang yang redha ni, tanda dia pula apa? Dia akan menjadi orang yang tinggi tawakal dia kepada Allah. Dia redha dengan ni, kehidupan sekarang ni. Okeylah. Redha kehilangan orang yang disayang. Redha dengan rezeki yang dia sekarang. Suka dengan hidup sekarang ni. Happy. Happy dah ni. Kan? Redha dengan, ialah mungkin dia uji dengan anak, suami ke, dia uji dengan harta yang kurang dan sebagainya. Tapi dia ada pasal redha. Kerana ini adalah ketentuan Allah. Dan daripada situ datang satu buah lagi adalah dia akan menjadi orang yang sangat kuat kebergantungan dia kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala yang bagi hadiah. Maka Allah Ta'ala jua lebih tahu apakah hadiah yang diberikan kepada kita. Maka Allah Ta'ala juga memuji orang yang bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sangat mencintai orang yang bertawakal kepadanya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Allah Ta'ala sebut lagi, dan kepada Allah lah kamu bertawakal. Sekiranya kamu orang yang beriman kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bergantung hatinya kepada Allah, maka Allah Ta'ala maka itu sudah memadai pada dia. Fahuwa hasbuh. Yakfi, memadai. Allah.
Dan bila kita menyebut tentang tawakal, maka ada 3 martabat orang yang bertawakal. Tulis dulu. 3 martabat orang yang bertawakal. Sebelum tu, apakah makna tawakal? Faham dulu. Makna tawakal ni. Kata Imam Ghazali, makna tawakal ni adalah makna tawakkuli an takila amruka ila Allah wa yasiqa bihi qalbuka wa tatma'inna bitafwidi nafsuk wa la taltafita ila ghairillahi aslam. Makna tawakal itu bahawa engkau berpegang pada perbuatanmu itu kepada Allah. Segala urusan perbuatanmu kepada Allah, yakni engkau serahkan akan segala pekerjaan kamu kepada Allah dan yakin dengan Allah pada hatimu, dan tetaplah hatimu dengan menyerahkan dirimu kepada Allah Ta'ala. Tidak berpaling engkau kepada yang lain daripada Allah Ta'ala sesekalipun. Maknanya orang tawakal ni hatinya tidak berpaling kepada Allah dan hati dia bulat menyerahkan kepada Allah urusan kehidupan dia. Dia mewakilkan kepada Allah segala urusan kehidupan dia. Maka pada tawakal itu ada 3 martabat. Salah sama roti. Yang pertama, martabat yang pertama, diibaratkan seperti mana kita berurusan dengan seorang wakil. Tahap yakin dia kepada Allah ni seperti mana dia yakin kepada, misalnya kepada seorang yang dia wakilkan satu urusan. Contohnya, kita nak sambung rotek kereta. Jarang orang kita yang uruskan direct. Kita akan menggunakan ejen. Ejen tu bahasa orang putih. Kalau bahasa Melayu ni, wakil lah. Kita back in duit kat dia, kita wakilkan kepada dia untuk dapatkan rotek kereta kita dan insurans kereta kita. Kenapa kamu percaya kepada dia? Oh, sebab dia orang yang trusted. Kita percaya. Sebab nama dia ada Kunia Insurance. Maknanya dia orang yang trusted. Jadi kita percaya. Apa lagi banyaklah urusan. Kita beli, kita postkan barang, kita guna pos laju. Kita wakilkan penyerahan barang itu kepada pos laju ataupun JNT ataupun Ninja Van dan sebagainya. Dan kita, kenapa hati kita tenang? Sebab kita kenal bahawasanya wakil kita itu orang yang dipercayai. Okey. Itu tahap pertama. Tahap kedua pula, orang yang bertawakal ni tahap seperti mana seorang kanak-kanak dengan ibu, anak-anak kecil dengan mak dia. Anak kecil ni dia tak tahu apa perkara pun. Tahap yang baby lain dah besar taklah. Yang baby ni dia tak kenal perkara, dia hanya kenal mak dia je. Betul tak? Nak makan, nangis cari mak. Lapar, nangis cari mak. Nak buang besar ke kecil pun, nangis panggil mak. Hidup bila dia hanya tahu mak dia saja. Tak panggil pak dia, panggil mak dia. Nangis, cari mak dia. Tidak berkehendak pada yang lain, melainkan pada ibunya. Kerana kanak-kanak ni secara fitrahnya sangat kasih pada ibu dia. Kenapa? Kerana seorang anak ni dia yakin mak dia ni akan buat yang terbaik untuk anak dia. Itu fitrah. Kita sebagai seorang anak kan, kita percaya mak kita akan buat yang terbaik untuk kita. Sebab tu apa-apa pun kita akan minta dengan mak kita. Nak tidur pun panggil mak kita, nak makan panggil mak kita. Sebab kita tahu mak kita lah yang boleh jaga kita. Tak ada orang atas dunia ni boleh jaga kita dengan sebaik-baiknya melainkan mak kita. So kita tak ada argue dengan mak kita. Sebab apa? Mak aku tu. Maknanya kita punya tahap yakin kita tu dah tinggi sikit daripada martabat yang pertama tadi.
Martabat takdir itu seperti kita mewakilkan urusan. Martabat yang kedua ni seperti mana kanak-kanak yang percaya kepada kasih ibu dia, bahawa ibu dia saja yang berjaga. Allah. Dan yakin mak dia tak akan buat apa-apa yang maling kepada dia. Itu sifat seorang mak yang normal. Kalau ada yang jahat tu cerita sinetron tu. Berlaku jugalah dekat dunia realiti sekarang. Tapi kita cerita yang overall. Yang martabat yang ketiga. Jadi martabat kedua tadi itu lebih tinggi daripada yang pertama. Kemudian kita masuk pada martabat yang ketiga. Bahawa orang yang bertawakal ni seperti mana dia menjadi mayat di hadapan orang yang memandikan dia. Maka ia tidak sesekali mempunyai apa ikhtiar lagi. Tidak lagi ikhtiar ataupun usaha kerana mereka dah tahu segala kelakuannya itu terbit juga daripada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Setengah ulama kata macam kita ni dengan doktor bedah. Macam tu. Tak ada apalah, tak ada nak buang nak bedah ke apa ke. Macam kita memang percaya doktor tu bukan tikam kita. Contoh mak-mak kat sini yang kena Caesar kan. Kenapa kita setuju je okey Caesar? Padahal orang tu nak belah perut kita. Nak masukkan jarum, nak masukkan pisau. Kenapa kita tak ada lagi? Doktor pakar lain. Sebab kita kenal tu doktor. Tapi kalau laki kita nak buat, tak apa yang biasa, abang bedah, tak ada hospital. Nak bagi tak? Ada yang sanggup tak? Tak ada hospital ni. Suami cakap, tak apalah, biar saya lah Caesar. Pisau banyak kat rumah. Sama je dah beli kat Shopee, sama set. Berani tak? Tak dah. Tak berani. Sayang juga ke lelaki. Tapi tahu dia tak pandai buat tu. Jadi, punca ni tetap datang daripada apa? Pengenalan. Sebab tu makrifat tu penting. Ilmu makrifat ni penting. Pengenalan itulah membawa mereka kepada buah-buah sifat-sifat mahmudah yang lain. Gitu. Ada yang bagi contoh seperti mana kita ni pakai jenazah, dimandikan mayat. Ikutlah kanan, kiri, apa. Kita dah tak ada apa ikhtiar dah. Kerana kita faham, usaha kita makan ni pun ialah usaha untuk kenyang. Kita tengah usahakan makan ni pun, dapat usaha ni pun datang daripada mana? Datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala tidak ilhamkan kepada kita untuk kita nak makan, usaha untuk makan, kita pun tak ada ikhtiar ke arah itu. Yang peringkat sebelum ni kita hanya melihat kita yang usaha, makanan Allah Taala yang beri kenyang. Kalau kita pergi lebih dalam lagi, sebenarnya confirm dah yang mengenyangkan kita Allah. Tapi makanan tu datang dari mana? Datang daripada Allah Ta'ala juga. Yang kita boleh angkat tangan pergi makan ni datang daripada mana? Datang daripada Allah Ta'ala juga. Itu yang kita kata kita ni tak takbir apa pun sebenarnya. Hakikatnya tak takbir apa. Seperti jenazah di hadapan pemandi mayat. Ataupun seperti seorang pesakit bersama dengan doktor bedah. Serah je. Tak ada apa lagi dah. Kita pun dah akan cocok lah. Pelali apa panggil? Allah masuk sinah. Buat bius dah. Tertidur kita. Tak sedar pun. Inilah dipanggil martabat orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kalau ada soal jawab boleh ajukan. Kalau ada lah.
boleh tinggalkan kat ruang komen. Sama kita bincang lah topik ni kan. Faham. Tapi semua faham Alhamdulillah. Jadi macam ya dalam ni banyak orang bisnes kan. Jadi kita memang hari-hari kita menempuh banyak ujian. Banyak ujian manusia ni banyak. Macam nak close sekali kena block. Standard. Lama-lama hati dah tepu. Kalau hati dah tepu tu baguslah. Jadi orang yang reda pada Allah ni, macam mana dia sampai reda? Sebab kita kata Tuhan dia uji dia sampai tepu hati dia. Sampai kata apa? Ikut Tuhan lah macam mana pun. Ikut Tuhan lah. Sebab hati dah tepu dah. Macam kita lah. Tak nak beli sudah. Mungkin pada permulaan hati kita mudah kecil hati lah, mula berniaga sama. Sebab tu kalau kita jumpa ejen baru, sama je problem. Sanad tu sama je. Aku dah lalu dah tu. Lepas kawan dia leader, dia akan jumpa juga orang macam tu juga. Tak tahan. Maknanya, kalau kita dengar kawan kita yang buat sale dalam dunia insurans, takaful ke, kan, dunia jenis yang cari-cari orang. WhatsApp kan main. Okey, setuju jumpa saya dekat office. Saya check tu lah. Sampai office, call tak dapat. Mesej tak dapat. Macam kena block dah tu. Call tak masuk. Bila tanya PA, punya PA kata bos baru balik tadi. Turun tingkat bawah, naik kereta. Maksudnya apa? Dia tak nak jumpa. Dia block kita, lepas tu dia balik siap-siap. Takut terserempak dengan kita. Mai juga. Jadi kita dengar tak sampai setahap mereka jadi orang yang tepu lah. Begitulah maknanya orang. Kenapa Allah Ta'ala uji banyak hamba? Sampai Allah uji gasak ni sampai hati dia tepu lah dengan dunia ni. Reda ikut lah. Dia kering hati dia. Itu sebab tu nak main reda ni dia kena datang ujian. Kalau tak dia tak kenal apa itu tepu lah. Kering hati dengan dunia ni. Barulah dia akan lahir apa yang datang daripada Allah tu yang terbaik. Kan dunia ini tak dapat memberi apa kebaikan pun. Sebab dunia ni tempat ujian. Jadi bila kita faham benda Allah ni, barulah hati kita dapat tenang. Hati kita bahagia. Kalau kita nak tenang, kita beramal banyak-banyak pun, tetapi tanpa pengenalan, tanpa makrifat kepada Allah, kita takkan jumpa juga jawapan. Sebab tu belajar ilmu mengenal Allah. Barulah kita akan tersenyum di dalam kehidupan ini. Di dunia wal akhirah. Di dunia dan juga di akhirat. Okay? Any question? Ada soalan, ada lagi ke makam yang lebih tinggi daripada redha? Ada. Namanya makam taslim. Dia ada makam sabar, redha dan taslim. SRT. Sabar, redha, taslim. Taslim ni maknanya penyerahan. Dia makam tinggi lah. Contohnya Nabi Ismail AS. Bila Nabi Ibrahim kata, aku dapat mimpi kena sembelih. Kena sembelih awak ni. Okay, Papa. Please do it. Buat saja kalau itu kehendak Allah. Itu perintah Allah. Itu taslim. Itu susah dapat. Taslim. Ini banyak. Kalau kita baca Quran, kisah yang berlaku pada keluarga Nabi Ibrahim itu peringkat taslim. Belum apa-apa lagi. Tak jadi apa lagi. Kalau itu perintah Allah. Okay. Sanggup disembelih. Itu taslim. Penyerahan mutlak. Itu dah tinggilah. Okay.
Ada soalan lagi? InsyaAllah faham. Kalau tak ada soalan, saya serahkanlah kepada bawahan kita untuk memberikan kata-kata pula. Silakan Puan. Alright. Assalamualaikum. Terima kasih banyak kepada Ustaz Angah Sunan. Alhamdulillah ilmu yang kita belajar hari ini berkenaan redha, berkenaan tawakal. So untuk kenal redha tu kita kena ada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah dengan ujian yang kita ada tu kita makin kasih dan sayang kepada Allah. Sebab kita tahu ujian yang datang dan hadir tu adalah cinta Allah kepada kita. Allah nak dekatkan kita kepada dia, kembali kepada dia. InsyaAllah dengan kasih dan cinta Allah itu, dengan ujian tu kita belajar redha, itu adalah rezeki kepada kita sebab kita mendapat cinta daripada Allah. Kalau kita semua faham bahawa ujian dan rintangan yang datang itu adalah cinta Allah, insyaAllah redha akan datang dan insyaAllah kita akan tawakal. Tawakal macam Ustaz Angah Sunan tadi cerita, kata kita serah sepenuhnya kepada Allah. Kita serah sepenuhnya kepada Allah. Tetapkan hati pada Allah, kita tidak berbolak-balik. Semua perbuatan kita serahkan kepada Allah. Itu tawakal. InsyaAllah ilmu yang kita dapat hari ini semoga bermanfaat untuk yang hadir pada hari ini. InsyaAllah jika diizinkan Allah lagi pada minggu depan kita pada masa yang sama dengan Ustaz Angah Sunan lagi kita akan belajar lagi ilmu akhirat. InsyaAllah. Terima kasih buat Ustaz Angah Sunan. So kita akhiri kita punya majlis pada hari ini dengan bacaan doa daripada Ustaz sebelum kita tutup majlis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ulika khatam lima sabaq nasil haqqil haqq al hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ustazina wa li jaddatina wa li jiranina wa liman ahsanaina وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ya, Karim. InsyaAllah terima kasih banyak-banyak Ustaz. Terima kasih juga kepada yang hadir. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam.